Untuk setiap seorang Perdana Menteri, akan ada seorang individu yang akan memikul tanggungjawab besar membantunya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri atau TPM mungkin bukanlah impian mutlak setiap ahli politik. Namun jawatan itu menjadi batu loncatan paling jelas. Seseorang dilihat berkelayakan mampu menjadi pemimpin nombor 1 negara. Walau demikian, sejarah kita telah menunjukkan memegang kerusi nombor 2 ini tak menjanjikan apa-apa. Kerana peluang seorang TPM dapat naik memegang tampuk pemerintahan ekoran berlakunya. Peralihan kuasa hanyalah 50-50 kemungkinannya. Berikut adalah 5 timbalan Perdana Menteri yang terus diingati tidak merasa menjadi Perdana Menteri dalam sejarah negara. Ekoran krisis konflik atau perebutan kuasa yang berlaku sesama ahli politik kita. Yang pertama, Musa Hitam. Pertembungan dua gergasi politik iaitu 2M Dr. Mahathir Mohamad ketika itu Perdana Menteri dan TPM beliau Datuk Musa Hitam mencetuskan krisis politik yang benar-benar menggoncang arena politik negara. Ekoran diserang bertubi-tubi gila kuasa kerana dituduh ingin mengambil alih kerajaan serta tindakan terbuka menyatakan rasa kurang senang dengan tindakan kerajaan melibatkan pinjaman tertunggak Bank Bumiputera Malaysia mengakibatkan Musa meletak jawatan pada 16 Mac 1986. Menamatkan konflik setengah dekad mereka, Musa bukan sahaja meletak jawatan sebagai TPM, malah terus melepaskan semua jawatan dalam kabinet serta parti UMNO di mana dia menjawat jawatan Tan Presiden ketika itu. Apa yang menarik, sengketa kedua-duanya belum berakhir sehingga kini. Musa Hitam terus menyerang kini Tun Mahathir dengan bermacam dakwaan dan Tun Mahathir sendiri tidak pernah berhenti menyalahkan Musa Hitam, terlalu bercita-cita besar dan tidak sabar menggantikannya. Yang kedua, Ghaffar Baba. Selepas pergolakan Tun M mewarnai dunia politik Malaysia, Allahyarham Tun Ghaffar Baba, anak kelahiran Kuala Pilah, naik menggantikan Musa Hitam menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Terkenal dengan sifat setia dengan ketuanya Dr. Mahathir Mohamad, malangnya tempoh Tun Ghaffar menjawat jawatan itu. Dia berhadapan cabaran besar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu dijulang berpotensi besar mengetuai negara. Walaupun Tun Ghaffar mendapat sokongan Dr. Mahathir dalam pemilihan UMNO tahun 1993, pengaruh Anwar yang telah dibentuk sejak beberapa tahun sudah mula meresapi peringkat dalaman parti. Sehinggakan pemimpin yang setia dengan Dr. Mahathir pun berjaya disingkirkan satu persatu. Anwar dilihat semakin kuat mengukuhkan kejengkamannya. Tun Ghaffar tampak kurang berminat untuk bermain politik sedemikian rupa, lebih gemar menumpukan kepada gerak kerja bawahannya serta berpegang kepada prinsip hormatkan ketua. Selepas melayan desakan pelbagai peringkat, Tun Ghaffar memilih untuk tidak bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO pada tahun 1993, memberikan laluan muda kepada Anwar, seterusnya menghalang pencalonannya sebagai pengganti PM. Meletakkan semua jawatan dalam kerajaan dan parti, Tun Ghaffar menyifatkan dunia politik negara ketika itu telah berubah. Orang-orang politik lama seperti beliau sudah tidak lagi mampu untuk terus bersaing dalam arena yang semakin lama semakin berorientasikan wang ringgit, bertanding pencapaian dalam karier. Yang ketiga, Wan Azizah Wan Ismail. Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail mencatat sejarah negara menjadi wanita pertama menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri dalam Kabinet Pakatan Harapan di bawah Tun Mahathir Mohamad. Apa yang menarik, desas-desus mengatakan dalam tempoh singkat, Pakatan Harapan menguasai kerajaan. Beliau sebenarnya telah ditawarkan 2 kali peluang untuk menjadi pemimpin nombor 1 negara tetapi memilih menolaknya. Kali pertama selepas Pakatan memenangi pilihan rayanya, seterusnya mengambil alih kerajaan. Yang kedua, semasa YDP Agong mencari calon PM sementara, ekoran krisis peletakan jawatan Tun Mahathir Mohamad yang membubarkan terus kabinet ketika itu. Berbanding dengan nama-nama lain dalam senarai ini, termasuklah suaminya sendiri, Datuk Seri Wan Azizah tidak mempunyai pengalaman politik panjang, memulakan karier politik selepas penangkapan suaminya yang terjadi atas beberapa dakwaan.
namun beliau membuktikan kemampuannya menjadi antara pemimpin penggerak reformasi serta berjaya mengendalikan dengan baik perjalanannya partinya dari awal sehinggalah berjaya mengambil alih kuasa kerajaan. Sama ada Dato' Seri Wan Aziza akan mempunyai peluang ketika belum kita ketahui, tetapi besar kemungkinan sukar untuk beliau kembali ekoran kembalinya suami beliau ke dalam arena politik. Yang keempat, Dato' Seri Zahid Hamidi. Dato' Seri Zahid Hamidi sukar dibaca gerakan politiknya. Sejak dahulu lagi semasa dia mula naik, dia sebenarnya banyak dibantu pengaruh Dato' Seri Najib Tun Razak, walaupun sering didakwa sebagai sahabat karib Dato' Seri Anwar Ibrahim. Zahid sudah beberapa kali bertukar-tukar pesona politik. Namanya sudah disebut-sebut sebagai salah seorang tunjang utama gerakan reformasi sehinggakan dia ditahan di bawah akta ISA ekoran kritikan kerasnya terhadap kerajaan. Menurut beliau, kerajaan menjatuhkan Dato' Seri Anwar dengan tuduhan jahat pada tahun 1998. Walau bagaimanapun setahun kemudian Zahid mula pro kerajaan, kembali menjadi ahli UMNO yang setia serta mula membenarkan semua tindakan Perdana Menteri ketika itu ke atas Anwar. Dia kekal setia dengan parti dan kerajaan sehingga ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri bagi menggantikan Tan Sri Mahyadin Yassin yang dipecat ekoran rasa berani menimbulkan rasa kurang senang dengan cara kerajaan mengendali skandal 1MDB semasa era Dato' Seri Najib. Walau bagaimanapun, kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya tahun 2018 menyebabkan berlakunya peralihan kerajaan menoktahkan jawatan beliau sebagai pemimpin nombor 2 negara. Kini berdepan skandal salah guna kuasa dan tekanan dari parti, tidak diketahui apakah hala tuju kerjaya politik beliau setakat ini. Kerana seperti yang dibaca, langkahnya memang sukar diduga. Yang kelima, Anwar Ibrahim. Jika mahu ditulis buku tentang perjalanan politik Dato' Seri Anwar Ibrahim, memang cukup panjang kisahnya. Bergelar bakal pemimpin nombor 1 negara sekian lama tidak menjamin masa depan cemerlang buat beliau. Selepas tindakannya cuba mempercepatkan peralihan kuasa kurang disenangi ketuanya sendiri. Krisis antara kerajaan Malaysia dan gerakan reformasi yang diketuai dirinya tidak dapat dinafikan mengubah dunia politik kita. Pergerakan itu membawa kepada perubahan besar dalam ideologi politik pembangkang yang mula berani merencanakan perubahan demi perubahan, sehinggalah membawa kepada kejayaan Pakatan Harapan dalam pilihan raya. Ketika itu beliau masih dalam penjara. Walaupun dilihat sebagai wira, bagi mereka yang pernah berseteru dengan beliau agak sukar untuk menerima kaedah Anwar berpolitik. Allahyarham Tun Ghaffar Baba misalnya secara terbuka mendedahkan dakwaan bagaimana tanggapan beliau terhadap Anwar merupakan ejen kuasa asing yang dilatih untuk menyusup dan mengambil alih pentadbiran negara. Walaupun sudah beberapa kali hampir berjaya memegang tampuk atau merampas kerajaan, langkah Anwar entah kenapa tidak pernah sempurna. Beliau menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1993 dan sebenarnya sangat hampir untuk naik sehinggalah dijatuhkan pada tahun 1998. Harapan Anwar kembali bersinar selepas digembar-gempurkan bakal dilantik sebagai TPM dalam Kabinet Pakatan Harapan tahun 2018. Sekiranya dibebaskan dari penjara sebagai bakal persediaan untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Peralihan kuasa pula dijadualkan akan berlaku selepas persidangan APEC 2020 pada bulan November. Kita semua sudah tahu apa yang berlaku selepas itu.